Bayu. Teruskan, Anne. Baik, terima kasih Lela di Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Kira-kira 9.5 juta ringgit diperlukan untuk membaiki jalan mendap yang mengakibatkan runtuhan di kilometer 251.6 Jalan Sondakan Tawau pada 21 Disember lalu. Timbalan Ketua Menteri yang juga Menteri Pembangunan Infrastruktur Tan Sri Joseph Pairin Kitingan berkata, permohonan peruntukan telah dikemukakan kepada Kementerian Kerja Raya pada 26 Disember lepas. Peruntukan tersebut bagi membaiki kerosakan termasuk membina benteng, menutup laluan pembentung dan membina laluan air alternatif yang merupakan pelan jangka panjang untuk menangani masalah tanah runtuh di kawasan berkenaan. Tan Sri Pairin berharap kerja-kerja berkenaan dapat dimulakan pada pertengahan tahun ini. Dalam masa sama, pihak Jabatan Kerja Raya Negeri juga akan melaksanakan pelan jangka pendek secepat mungkin yang dijangka siap dalam tempoh 6 bulan. Beliau bercakap demikian kepada pemberita selepas melawat tapak mendapan jalan kira-kira 22 km dari Bandar Tawau. Runtuhan mendapan tersebut berlaku sepanjang 60 meter dengan lebar 45 meter dan kedalaman 24 meter. Pertambahan kemasukan pelancong ke Sabah dengan catatan keuntungan 7.764 bilion ringgit daripada 3.65 juta orang pada tahun lepas jelas memperlihat perkembangan positif industri pelancongan di Sabah. Sehingga kini sebanyak 176 penerbangan antarabangsa dan 418 penerbangan domestik yang masuk ke lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu KKIA dalam tempoh seminggu. Menurut Menteri Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar Sabah, Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, kejayaan tersebut turut disumbang oleh usaha promosi Lembaga Pelancongan Sabah termasuk Malaysia Airport Holding Berhad MAHB dan Malaysia Airline Berhad MAB. Bagaimanapun katanya kerjasama semua pihak juga penting dalam usaha memaju dan meningkatkan lagi potensi besar industri pelancongan yang ada di negara ini untuk tempoh jangka panjang. Beliau juga berharap MAHB dapat mempertingkatkan lagi tahap kebersihan dan kecekapan operasi serta infrastruktur sedia ada di KKA ke tahap yang membanggakan. Datuk Masidi berucap demikian dalam majlis makan malam bersama rakan penerbangan pesawat A350 di Kota Kinabalu. Penerbangan pesawat A350 singgah di KKIA yang turut dinaiki Datuk Masidi bersama Menteri Kabinet dan pemimpin lain di negeri ini. Pesawat baharu berkenaan akan digunakan bagi penerbangan Kuala Lumpur London bagi menggantikan pesawat A380 yang akan digunakan bagi carta umrah. Mahkamah Session Kota Kinabalu hari ini menetapkan 19 hingga 22 Februari depan sebagai tarikh perbicaraan dua lelaki atas pertuduhan mengurus rumah persundalan. Hakim Azrin Aziz juga menetapkan 7 Februari depan untuk pengurusan kes kedua-dua tertuduh Tai Leong Hee 52 tahun dan Tai Tian Chuan 45 tahun yang dituduh melakukan kesalahan itu di sebuah hotel di Kota Kinabalu pada 23 November lalu. Kedua-dua tertuduh didakwa mengikut Seksyen 373-1-E Kanun Keseksaan yang membawa hukuman penjara sehingga 15 tahun dan boleh dikenakan denda. Pihak pendakwaan memaklumkan bahawa pihaknya akan memanggil beberapa orang saksi sepanjang 4 hari perbicaraan itu. Tai Leong Hee dan Tai Tian Chuan masing-masing diwakili Peguam Datuk Chow Chin Tang dan Adrian Cham Chi Kong. Kedua-dua tertuduh adalah antara 4 individu yang ditahan Jabatan Imigresen Sabah dalam ops gegar di hotel terlibat pada 23 November lepas. Dalam operasi itu, Jabatan Imigresen turut menemukan dan merampas wang tunai sebanyak 14.5 juta ringgit. Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri Sabah menyumbang RM7,000 kepada Tabung Pahlawan Persatuan Veteran Angkatan Tentera Malaysia PVATM Negeri Sabah. Ia melibatkan kutipan sumbangan bermula dari 31 Julai hingga 31 Disember tahun lalu. Sumbangan tersebut diserahkan Timbalan Ketua Setiausaha Kerajaan Negeri Bahagian Pembangunan Datuk Joseph Yun Tavid kepada Yang di-Pertua PVATM Negeri Sabah Datuk Zaman Haji Bayang di Pusat Pentadbiran Negeri Sabah Kota Kinabalu. Ketika ditemui media selepas majlis ini, Datuk Joseph berkata sumbangan tersebut merupakan komitmen dan tanda penghargaan kaki tangan Perkhidmatan Awam Negeri terhadap pengorbanan Angkatan Tentera Malaysia ATM dalam mempertahankan keselamatan dan kedaulatan negara.
Mudah-mudahan ini sedikit sebanyak dapat meringankan lagi beban persatuan bagi membantu terutamanya ahli-ahli mereka yang telah yang telah uzur dan yang tercedera semasa perkhidmatan mereka semasa di Angkatan Tentera Malaysia pada masa-masa yang lalu. Sementara itu, Datuk Zaman berkata sumbangan berkenaan akan digunakan untuk membantu kira-kira 500 ahli PVATM dari aspek kebajikan bagi memastikan golongan itu berupaya menjalani kehidupan lebih selesa. Tujuan kita untuk minta bantuan ini ialah semata-mata untuk kebajikan sahaja. Kita bagi kepada veteran-veteran yang telah berkorban, meninggal di dalam perkhidmatan, bertempur dan sebagainya tu, dan kemudian pula ada anak-anak mereka yang OKU, VKU dan sebagainya tu. Setakat ini, PVATM Negeri Sabah mempunyai lebih 45,000 ahli seluruh negeri. Baik, sekian berita dari Sabah petang ini. Teruskan dengan Nur Lela di Angkasa Puri. Silakan Lela. Terima kasih.